83. Hari ini hari Ahad, tarikhnya ialah 3 Oktober. Okey, bulan telah berganti iaitu bulan yang baharu, bulan yang ke-10, Okey, kita ada lebih kurang bulan ni Oktober, November, Disember, Januari dan Februari. Ada lebih kurang 5 bulan lagi. Jadi cikgu harap kita dapat belajar dengan terbaik untuk bahasa Melayu. Okey, kena pandai baca sehingga lancar. Kena pandai mengeja dengan betul. Kemudian boleh dengar, tulis, baca dan faham. Nampak? Bahasa Melayu dia ada 4. Kamu boleh bercakap. Okey, kamu boleh berbual. Bercakap, berbual, bertutur. Maksudnya menggunakan bahasa yang betul. Bahasa yang orang lain boleh faham apabila kita bercakap. Kemudian kita boleh membaca. Bila boleh membaca, mestilah kita boleh baca dengan sebutan yang jelas. Okey, orang yang dengar. Orang yang dengar, cikgu yang dengar, ibu bapa yang dengar, kawan yang dengar boleh faham apa yang kamu baca. Sebab tu kena pandai baca dengan sebutan yang jelas, okey, dengan intonasi yang betul dan juga dengan lancar. Okey. Bila membaca mesti faham, faham apa yang awak baca. Bila orang tanya balik, bila ada soalan kamu boleh susun ayat, boleh jawab. Okey. Hari ini kita hendak menggunakan buku aktiviti dan juga buku tulis. Setiap latihan, dengar ya, setiap latihan dalam kertas ini, boleh dengar cikgu cakap, sebelum mulakan pelajaran cikgu pesan dulu ni. Okey, setiap latihan dalam kertas ini kamu dah tulis, kamu kena potong kena potong dan tampal dalam buku tulis. Cikgu bukan membazir, tidak. Tetapi cikgu nak kamu susun setiap latihan ikut urutan. Sebab kertas ini ada yang tidak berurutan. Okay? Jadi cikgu harap yang ada dalam sini ada lagi 5 orang yang belum ambil latihan di Pondok Keselamatan, mintalah ambil. Sebab nanti minggu depan kita dah hantar lagi latihan yang lain, cikgu dah tambah lagi dengan latihan lain. Okey. Kalau kita tak dapat bersemuka ke, tak dapat belajar dalam kelas sama-sama ke, cikgu tetap akan ajar awak tetapi dalam macam ginilah, betul? Baiklah. Jadi semua aset bahan yang cikgu beri, cikgu ajar kamu kan. Ada kertas, mesti siapkan, lepas tu potong dan tampal. Tampal kena cantik-cantik. Kenapa cikgu suruh awak main gunting? Sebab bila awak menggunting, tangan awak akan bergerak, betul? Akan lembut. Sebab tangan kita ni ada saraf. Bila kita pandai menggunting dengan betul, maksudnya kita punya otak dengan tangan berorientasi. Dia dapat bekerja sama dengan baik. Barulah jadi orang yang cerdik, betul? Kita bukan nak jadi orang cerdik sebab nak pandai belajar, nak dapat kerja baik, kan? Bukan. Kita nak jadi orang yang sempurna. Pandai buat segala perkara dalam pelbagai keadaan. Itu tujuannya adanya sekolah. Faham? Bukan untuk jadi orang hebat, kaya raya, bukan. Itu rezeki Allah beri, betul? Jadi dari darjah 1 cikgu nak kamu pandai gunting, pandai tampal, pandai baca, pandai tulis, pandai bercakap, pandai bertutur dengan bahasa yang difahami oleh orang lain. Okey, baiklah. Itu dia tujuan belajar bahasa Melayu. Setiap minggu cikgu pesan pada awak, kan? Okey, tajuk kita ialah milik kita. Ini ialah burung. Hari ini cikgu bertemakan burung. Okey, sebab hari ini pun kita hendak belajar tentang burung kenyalang. Okey, baiklah. Boleh nampak paparan cikgu semua? Boleh nampak tak? Boleh. Okey, kena tahu. Okey, kamu kena tahu. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu membebel, cikgu mengajar awak ni, kamu kena buat apa sebenarnya. Okey, pada akhir pembelajaran, kamu, cikgu akan dapat
memberi respon. Respon tu maksudnya bila cikgu tanya jawab. Bila kita berbincang boleh nyatakan jawapan dan menyatakan 3 hingga 5 maklumat penting. Okey. 3 hingga 5 maklumat utama daripada bahan yang dibaca. Okey, baiklah. Tu tujuannya. Bila baca kena faham, kena tuturkan balik, kena cakapkan balik dan kita boleh tulis dengan tersusun ayat yang lengkap. Okey. Kemudian kita dapat membaca dengan sebutan yang jelas. Macam cikgu cakap tadilah, lancar dan intonasi yang betul. Intonasi yang betul tu ada nada suara tinggi, ada nada suara rendah, ada nada suara yang ditekankan kerana maklumat itu penting. Kemudian kena berhenti sebab ada koma. Kemudian kena berhenti pada hujung ayat sebab ada tanda noktah. Okey. Kita teruskan muka surat 83. Okey, semua orang muka surat 83. Yang tak ada buku teks okey saja. Lihat pada paparan ini ya. Okey, cikgu baca, cikgu tuturkan. Dengar. Milik kita. Bunga kebanggaan. Bunga kebanggaan. B-U-N-G-A-N-G-A. Bunga kebanggaan. K-I-K B-A-N-G, bang, G-A-G-A, A-N-An. Kebanggaan. Kebanggaan tu apa? Yang diagungkan. Inilah bunga kebanggaan negara kita. Bukan kebangsaan tau. Kalau bunga kebangsaan tu bunga raya. Tapi ini bunga yang besar. Kita boleh jumpa di mana? Negeri Sabah. Kita boleh jumpa di negeri Sabah. Ada sini orang negeri Sabah? Harisha ada masuk sini Harisha? Harisha tak masuk kelas. Jadi Harisha ada 5 orang belum ambil buku di Pondok Keselamatan. Buku tu penting sebab kita gunakan dan juga latihan. Okey, baik. Kenapa cikgu sebut Harisha? Sebab Harisha ada saudara mara yang daripada Sabah dan Sarawak. Okey, ada lagi sini yang ada saudara mara asal dari Sabah dan Sarawak? Ada? Atuk punya tu Sarawak. Atuk, okey. Atuk kamu Sarawak ya? Atuk ibu ke atuk ayah? Atuk ayah. Atuk ayah. Okey, baik. Seterusnya, jom. Kita mula lagi baca ya. Okey, bunga kebanggaan. Tengok perbualan dia ni. Okey, Nizam. Pernah lihat bunga Pakma? Bunga apa? Bunga Pakma. Sebut bunga Pakma. Sebut bunga Pakma. Zakira duduk betul-betul. Jangan main. Okey, bunga Pakma. Okey. Baik. Dia jawab apa? Tidak. Tidak. Kamu pernah melihatnya jagu? Dia tanya. Dia tak pernah lihat, okey? Nizam tak pernah lihat. Jadi dia tanya semula jagu. Orang ni namanya jagu. Yang ini namanya Rizal. Yang berbaju biru ni namanya Nizam. Sorry, bukan Rizal. Okey, yang berbaju biru ni namanya Nizam. Okey, yang berbaju kuning ini namanya jagu. Bila baca, kena faham siapa orang ini, siapa orang ini, apa yang orang ini cakap. Kena faham. Okay, cikgu ulang lagi. Nizam, pernah lihat bunga Pakma? Tidak. Kamu pernah melihatnya jagu? Ya, Nizam. Tetapi saya hanya pernah melihatnya di televisyen. Oh, begitu. Dengar intonasi cikgu. Okey, ada menyoal mesti tanda soal tu kita sebut dengan intonasi yang tinggi. Bila ini tanda seruan. Nampak ni cikgu goyang-goyang kat sini ni. Ini ialah tanda seruan, ayat seruan. Nadanya pun tinggi dan menunjukkan perasaan. Oh, begitu. Tidak. Kamu pernah melihatnya jagu? Dia soal. Dia tanda soal jadi suaranya seperti menyoal. Okey, ni dia Dia ceritakan ni bunga Pakma dikenali sebagai bunga Rafflesia. Rafflesia. Sebut bunga Pakma dikenali sebagai bunga Rafflesia.
Selain daripada dia ada dua nama. Bendanya satu ya. Bunganya satu. Tapi ada dua nama. Bunga Pak Ma ataupun kita sebut sebagai bunga Rafflesia. Bunga apa dia? Bunga Rafflesia. Apakah nama lain bagi bunga Pak Ma? Pak Ma? Bunga Rafflesia. Okey. Yang manakah bunga Pak Ma jago? Ini dia yang besar ni ialah bunga Pak Ma. Okey, baiklah. Baiklah. Apakah keistimewaan bunga Pak Ma? Bunga Pak Ma, bunga rasmi negeri apa? Dia tanya. Lihat pada maklumat yang ada. Bunga Pak Ma terbesar di dunia. Bunga Pak Ma ni terbesar di mana? Di dunia. Dunia ni besar kan? Malaysia yang ada bunga Pak Ma ni. Bunga Pak Ma ada satu lagi nama. Bunga apa kawan-kawan? Bunga apa kawan-kawan? Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Okey. Bunga ini kebanggaan negeri apa? Bunga ini kebanggaan negeri apa kawan-kawan? Sabah. Negeri Sabah. Negeri Sabah. Ia terbesar di dunia. Ia terbesar di dunia. Okey, baik. Cikgu teruskan lagi. Boleh buka buku tulis? Boleh buka buku tulis? Jom. Ada. Boleh. Buka buku tulis. Garis satu dulu, cepat. Kenapa cikgu cakap cepat? Supaya kamu rasa semangat lah. Okey, tuliskan hari ini ialah hari Ahad. Okey, cikgu pun tulis bersama kamu. Okey, tuliskan hari ini ialah hari Ahad. Okey. Apa yang kita baca kita kena faham Hari ini ialah hari Ahad. Hari ini ialah hari Ahad. A-H-A-D had. Ahad. Tarikh hari ini ialah 3 Oktober. Tahun 2021. Sunyi je. Boleh buka mikrofon tu. Tak faham kena tanya tau. Jangan senyap saja. Tak nak. Okey. Bunga apa dia? Bunga Rafflesia. Cikgu, buku ni ke? Apa dia? Dah tulis? Dah. Okey. Okey, baik. Hari ni kita nak buat peta minda. Hari ni kita nak buat peta minda. Okey. Buka, okey. Di tengah-tengah kamu tu. Okey. Di tengah-tengah kamu itu tuliskan dulu ya. Okey, di tengah-tengah buku tu tuliskan bunga Pak Ma. Bunga Pak Ma. Okey, macam ni. Bunga Pak Ma. Boleh nampak kawan-kawan? Masuk tak pada kamu punya paparan? Di tengah-tengah ini tuliskan bunga Pak Ma. P-A-K Pak M-A Ma. Bunga Pak Ma. Dah. Okey, dah tulis? Dah. Okey. Udah. Baik, kemudian buat satu anak panah ke atas sini. Okey. Okey, di atasnya tuliskan nama dia yang kedua. Apa nama dia yang kedua?
Bunga? Bunga apa dia? Panggillah respon. Cikgu cakap seseorang ni. Bunga apa dia? Ya. Bunga Rafflesia. Okey, tuliskan. Bunga Rafflesia. R besar ya. R-A-F, Raff. L-I-L-S-I-A, Sia. Bunga Rafflesia. Tu dia. Nampak paparan cikgu? Okey, bunga Pak Ma. Asal nama tempatan bunga Pak Ma. Nama komersial dia. Nama yang dikenali seluruh dunia sebagai bunga Rafflesia. Buat anak panah tarik macam ni. Bunga Pak Ma-nya tulis di tengah-tengah buku. Kamu boleh buat bulatan, okey? Kamu boleh buat awan. Boleh kawan-kawan? Sekejap cikgu nak ambil papan. Untuk tunjuk kepada kamu. Boleh. Boleh ambil. Champion. Jadi dia biskut oppo. Oh. Ya, tulis blue. Itu tulis love. Jadi dia ikut oppo. Okey. Dah. Ikut love. Contohnya ni kan buku awak. Okey. Kamu boleh buat macam ini. Okey, tulis sini bunga Pak Ma. Tu cikgu guna aplikasi komputer kan. Kalau kamu realitinya boleh buat macam ini. Okey, kemudian tarik ke atas. Ada anak panah. Itu menunjukkan maklumat itu keluar. Maklumat itu ditunjukkan ke mana, dari mana ke mana. Okey, bunga Rafflesia. R besar. Okey, kamu boleh buat segi empat. Guna pembaris. Nampak? Okey, kemudian sekarang tarik ke bawah pula anak panahnya. Tarik ke bawah pula. Okey, tarik ke bawah pula. Okey, anak panah sekarang tarik ke bawah pula. Anak panah ya buat. Cikgu ajar pelan-pelan. Boleh. Okey. Tarik ke bawah. Okey. Kita sekarang nak tengok. Okey, dah tarik ke bawah? Dah. Okey. Sekarang ia terkenal di mana? Terbesar di mana? Terbesar di dunia. Bunga ini terbesar di dunia. Bunga ini terbesar di dunia. Sorry. Okey, bunga Pak Ma ini dikenali juga sebagai bunga Rafflesia. Bunga Pak Ma ini ialah bunga yang terbesar di dunia. Okey. Di dunia. Terbesar di dunia. Okey, sudah. Dah. Terbesar di dunia. Okey, tambah lagi anak panah.
Daripada bunga Pak Ma tengah ni, tambah keluar sini. Okey, nampak? Anak panah tu mesti ada kepala lah. Jadi kamu tahu aliran maklumat tersebut. Okey, aliran maklumat tersebut daripada tengah keluar. Okey, baik. Bunga Pak Ma ini ialah bunga rasmi negeri Sabah. Bunga rasmi negeri Sabah. S besar ya. S-A-B-A-H Bah. Sabah. Bunga rasmi negeri Sabah. Okey. Dah. Belum. Okey, tulis dulu. Cikgu buat paparan besar. Semua orang boleh nampak tak? Boleh. Okey. Kalau tak boleh nampak, kena bagi tahu. Okey, nampak ya? Tajuk utamanya ialah bunga Pak Ma. Okey. Tarik anak panah yang pertama. Bunga Pak Ma ini dikenali juga sebagai bunga Rafflesia. Kemudian, bunga Pak Ma ini terbesar di dunia. Dan maklumat yang ketiga, bunga rasmi negeri Sabah. Bunga rasmi negeri Sabah. Okey, bunga Pak Ma ini bunga rasmi negeri Sabah. Okey. Sudah. Taklah. Nanti kan atas juga. Kan boleh ambil. Kita ni dah. Kakak tengah belajar ni. Okey, sudah. Okey, baik kawan-kawan. Kemudian cikgu nak kamu lukiskan bunga Pak Ma tersebut. Okey, boleh? Bunga Pak Ma tersebut. Di mana kita nak lukis? Di sini ni. Ada ruang lagi kan? Okey, di sini cikgu nak kamu lukis bunga Pak Ma. Boleh tiru daripada buku teks tersebut. Okey, nanti selepas habis kelas, nanti kamu boleh lukis bunga Pak Ma tersebut. Boleh tak? Susah Boleh. tak? Okey, boleh tiru. Boleh tiru dalam buku teks juga. Boleh tekap. Kamu boleh tiru. Warna dia agak coklat sikit, ada merah sikit. Dia macam maroon. Warna dia macam warna merah, bukan merah terang tau. Dia merah kegelapan sikit, ada macam coklat-coklat sikit. Nanti kamu boleh lihat daripada buku. Boleh cari dalam Google pun boleh. Cikgu tak galakkan untuk kamu cetak. Cikgu tidak galakkan untuk cetak, tapi cikgu sangat galakkan awak lukis. Lukislah besar-besar pada muka surat tersebut. Boleh tak? Nanti siapkan lukisan ni selepas habis Google Meet. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan pelajaran kita. Lihat pada buku teks. Okey, muka surat 84. Sekarang kita hendak cerita pula tentang burung kenyalang. Nampak ni gambar burung kenyalang. Cikgu taklah suruh awak lukis burung kenyalang. Tadi cikgu suruh lukis bunga Pak Ma kerana daripada awak melukis kamu dapat pengalaman. Kamu boleh telitikan macam mana sebenarnya bunga Pak Ma tu. Besar, kemudian hanya ada di negeri Sabah, ia terbesar di dunia. Tu tujuan cikgu suruh lukis. Sekarang lihat muka surat 84. Lihat muka surat 84. Nampak tu burung kenyalang. Nampak? Burung kenyalang ini juga merupakan lambang sebuah negeri. Boleh nampak ya? Cikgu, saya ambil toilet. Yelah, pergi.
Okey, siapa yang ada buku teks, siap buku teks. Okey. Cikgu buka paparan kecil sebabnya bila cikgu buka paparan besar, ada kawan yang tak boleh masuk dalam aplikasi dia. Okey. Jadi kita boleh tengok dua perkara. Boleh tengok paparan, boleh tengok dalam buku teks muka surat 84. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat ya. Burung kenyalang. Ini dia burung kenyalang. Ada paruh. Tengok ciri dia. Ada paruh yang besar. Kemudian saiznya juga besar. Okey. Merupakan lambang negeri Sabah. Merupakan lambang negeri Sabah. Okey, kita nak baca. Ada tak kawan-kawan yang nak tolong baca? Cikgu nak minta seorang sahaja murid. Hari ni cikgu nak minta 3 orang baca secara penuh. Secara penuh keseluruhan itu. Bila kawan baca, kita semak sama-sama. Okey. Cikgu nak siapa yang nak tawarkan diri? Tak perlu cikgu sebut namanya. Seorang, siapa nak baca? Emir. Okey, buka mikrofon Emir. Baca terus. Baca tajuk dan juga terus keseluruhannya. Burung kenyalang. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Warna badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula kuning. Terus baca. Burung kenyalang gemar makanan buah-buahan. Makan buah-buahan. Kenyalang susah tengok sini. Lagi selain itu, Burung ini juga makan serangga dan ular. bagus lagi. Burung kenyalang ada. Terus Emir. Bagi kaum Dayak Sarawak bagi kaum Dayak burung kenyalang lambang Ini berkuasa. Lagi rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Okey, yang lain tutup mikrofon dengar cikgu baca ya. Fahamkan, dengarkan. Lepas ni nak 2 orang lagi baca. Seorang perempuan, seorang lelaki. Okey, baik. Tajuknya ialah burung kenyalang. Macam mana je burung? B-U-R-U-N-G-rung. Burung kenyalang. Ada 3 suku kata. K-I-K, N-Y-A-nya, L-A-N-G lang. Kenyalang. Burung kenyalang. Okey, kita baca. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Okey, cikgu ulang lagi. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Apakah warnanya? Warnanya hitam. Bagus. Okey. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Ekor, bahagian ekor dia ni dan juga sayapnya berwarna putih. Paruh, paruh ni dia ni yang kat depan pada mulut dia ni Paruh burung kenyalang pula kuning. Nampak ni? Di sini jelas. Okey, pada lambang ni jelas. Paruhnya berwarna kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Gemar tu maksudnya suka. Okey, burung kenyalang suka makan buah-buahan. Selain itu, burung ini juga makan
serangga, cicak dan ular. Dia makan buah-buahan dan juga serangga. Apa serangga itu? Yang terbang-terbang lah. Contohnya apa dia? Rama-rama, semut kan. Dia suka juga makan cicak dan juga ular. Sebab paruh besar, tubuh dia pun besar. Okey, saiz badannya. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Di mana kita nak jumpa kawan-kawan burung kenyalang ni? Di hutan negeri Sarawak. Sarawak. Sarawak tu sebelah Sabah. Tadi bunga pakma di Sabah. Sekarang burung kenyalang di Sarawak. Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Ni kepercayaan untuk kaum Dayak. Kaum Dayak ni tak ada di Semenanjung lah. Mereka asalnya di Sarawak. Kepercayaan mereka, burung kenyalang ini ada kuasa. Okey, rakyat Sarawak berbangga. Rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Kenapa mereka berbangga dengan burung kenyalang? Sebab mereka menganggap burung kenyalang ini ada kuasa. Boleh faham? Cikgu nak tanya lagi. Burung kenyalang ini lambang negeri mana? Sarawak. Di mana kita boleh jumpa? Kalau di Sarawak, burung kenyalang ni kita boleh jumpa di mana? Di dalam hutan. Okey, burung kenyalang ini digunakan sebagai lambang negeri apa? Lambang negeri apa kawan-kawan? Lambang negeri Sarawak. Bila baca kena faham, dengar pun kena faham. Kemudian bagaimanakah saiznya? Saiznya besar. Paruhnya berwarna apa? Paruh dia. Paruh burung kenyalang berwarna kuning. Pada lambang tersebut. Okey, lihat pada lambang tersebut. Okey, kemudian ekor dan kepaknya berwarna apa? Ekor dan kepaknya berwarna putih. Ekor dan kepaknya berwarna putih. Kemudian badannya barulah berwarna hitam. Okey, mengapakah kaum Dayak ini bangga dengan burung kenyalang ini? Kenapa? Mengapa kaum Dayak dan masyarakat Sarawak ini menganggap burung ini ni satu kebanggaan? Kenapa? Ada pada perenggan yang akhir tu. Kenapa? Ada kuasa. Betul. Sebab burung kenyalang ini mereka anggap ada kuasa. Sebab tu mereka bangga. Okey, apakah makanan kegemaran burung kenyalang ini? Apakah makanan kegemaran burung kenyalang ini? Serangga. Dia makan buah-buahan. Lagi? Serangga. Lagi? Cicak. Lagi? Ular. Baca kena faham. Okey, cikgu nak minta Izati baca perenggan 1. Yang lain dengar. Okey, Izati baca perenggan 1. Okey, mula baca Izati. Tak dengar Izati. Dah. Cikgu tak dengar suara Izati baca tapi nampak kumat kami tu je. Okey, baiklah. Dah baca dah tu, ada masalah voice mungkin. Okey, kemudian perenggan yang kedua Zakirah.
Baca perenggan yang kedua Zakirah. Burung kenyalang hitam, ekor dan sayapnya berwarna putih. Perenggan yang kedua. Perenggan awak kena faham apa perenggan. Cikgu dah cakap kan. Kalau perenggan tu ni dia. Ni perenggan yang pertama. Kalau perenggan yang kedua ni, yang masuk ke dalam ni, burung, kenyalang, gemar, makan, buah-buahan. Ini perenggan kedua, kenal. Ini dah masuk term sekolah yang ketiga ya. Bila perenggan pertama ni tadi dia. Sebab tu bila kawan baca, tolong perhatikan. Okey, perenggan pertama ini dia. Ini dia perenggan yang kedua. Ini perenggan yang ketiga. Baik, Zakira, baca perenggan yang kedua. Bila kawan baca, telitikan yang lain. Zakira, baca perenggan yang kedua. Bermula daripada burung kenyalang gemar. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan seraya. Berhenti. Ada tanda nokta, tolong berhenti. Sebab tu cikgu ingatkan banyak kali. Kawan baca, cikgu baca dengar. Ada tanda nokta, ada tanda koma, tolong berhenti. Baca semula Zakira. Burung kenyalang. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Bagus. Selain itu, burung ini juga makan serangga Bagus. dan ular. Bagus. Okey, cukup. Sekarang Hadif. Baca perenggan yang ketiga, Hadif. Burung. Kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Bagus. Bagi kaum Dayak. Dayak, burung ini berkuasa. Lagi. Rakyat Mm-mm. Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Bagus. Okey. Cikgu bukan marah ya murid-murid. Tapi bila kawan baca dengar, cikgu baca dengar, cikgu terangkan dengar. Bila baca ada intonasi. Bila jumpa koma kena berhenti. Bila ada tanda nokta wajib memang berhenti supaya kita membaca sambil dengar dan faham. Orang yang dengar juga faham. Okey, buka buku tulis lagi. Muka surat yang baharu, tulis hari dan juga tarikh. Okey, tulis hari dan juga tarikh. Okey, tulis hari dan juga tarikh. Okey, hari Ahad 3 Oktober 2021. Semoga anak murid cikgu semua boleh belajar dengan baik. Okey. Kamu jauh pun dengan cikgu, kamu mesti belajar betul-betul. Okey, arahan salin dan lengkapkan ayat di bawah. Okey, tajuknya ialah burung kenyalang. K-I-K-N-Y-A-nya L-A-N-G lang. Kenyalang. Burung kenyalang. Okey, tulis hari, tulis tarikh, kemudian arahan. Arahannya mesti salin. Belajar macam dalam kelas. Okey, lihat, perhatikan dan tulis. Okey. Burung kenyalang. Burung
kenyalang. Cikgu, buku coklat ke? Buku coklat, buku tulis garis 1. Buku yang tadi kita buat bunga Pak Ma. Emir, boleh follow? Boleh ikut? Okey. Salin dulu. Okey, arahannya. Kawan-kawan boleh? Cikgu garang ya pagi ni. Cikgu bukan garang tapi memang perlu tegas. Okey. Kamu belajar bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni satu je. Kamu kena belajar pandai baca, pandai tulis, pandai salin. Awak bahasa Melayu boleh buat 3 perkara ni, insya-Allah mata pelajaran lain kamu laju, tahu. Emir dah salin belum? Belum lagi, cikgu. Kenapa belum salin? Terus buat. Ada bukunya tak? Buku tulis? Ada. Buat. Nak tunggu mami ke? Belajar buat sendiri? Tak apa. Okey, cikgu akan buat sentiasa macam kamu dalam kelas. Kalau dalam kelas, cikgu tulis kat papan, kamu salin betul. Itu semua adalah kemahiran cepat yang kamu kena dapat. Tak perlu tunggu nanti-nanti. Kalau kamu tak boleh follow macam ni, nanti kamu naik darjah 2, macam mana nanti? Nanti seperti kamu umur 4 tahun, 5 tahun lagi, nak tengok dulu. Salin sebiji-sebiji, tak boleh. Bila menyalin bukan satu huruf demi satu huruf. Kamu kena salin ikut suku kata. Moga kamu boleh buat. Ni dah masuk penggalian kedua, memang cikgu agak tegas. Okey, bukan cikgu benci tak, bukan cikgu marah tak. Tapi semua kena tegas. Okey. Hadif dah siap salin? Okey. Yang dah siap terus. Okey, nombor 1. Burung kenyalang. Permulaan ayat mesti huruf besar ya kawan-kawan. Terdapat di hutan negeri Sarawak. Burung kenyalang terdapat di hutan negeri Sarawak. Tolong gariskan perkataannya. Hutan negeri Sarawak. Ini maklumat yang penting. Yang kita faham, yang kita ambil daripada bacaan kita tadi. Okey, burung kenyalang terdapat di hutan negeri Sarawak. Okey, ayat kedua kena selang ya. Okey, ayat kedua kena selang. Selang satu baris. Okey. Okay, ayat yang kedua. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Okey, burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Kemudian yang ketiga. Rakyat Sarawak. S besar ya kawan-kawan kerana itu ialah kata nama khas untuk negeri. Rakyat Sarawak bangga. Boleh. Okey. Tambah. Ya, terus.
Rakyat Sarawak bangga dengan burung kenyalang. Rakyat Sarawak bangga dengan burung kenyalang. Masyarakat Dayak menganggap burung kenyalang ada kuasa. Masyarakat Dayak menganggap burung kenyalang ada kuasa. Ya, kenapa? Boleh nampak? Kalau cikgu buka paparan macam ni, semua orang boleh nampak? Boleh. Okey. Baik, teruskan. Masyarakat M-A S-Y-A Syah R-A Ra K-A-T Kat. Masyarakat Dayak di huruf besar. Kenapa? Sebab ia merupakan kata nama khas untuk kaum. Okey, Dayak menganggap burung kenyalang ada kuasa. Okey, ayat yang kelima. Burung kenyalang suka makan. Boleh ingat tak burung kenyalang suka makan apa? Suka makan. Kamu isikan nanti buah-buahan, serangga, cicak dan ular. Ni cikgu nak kamu sediakan sendiri jawapannya. Boleh? Okey. Yang kelima, burung kenyalang suka makan apa dia? Buah-buahan. Kemudian apa dia lagi? Serangga. Kemudian cicak dan ular. Cari jawapannya dalam teks tersebut. Boleh? Okey, yang keenam. Warna bulu. Warna bulunya. Warna bulu badannya ialah isikan. Okey, kemudian yang ketujuh. Ekor dan sayapnya berwarna berwarna B-E-R ber W-A-R war N-A berwarna apa dia? Cari. Kemudian yang ke-8. Okey, yang ke-8. Paruh. Tahu ya, paruh tu yang muncung kat mulut dia tu keras. Okey. Paruh burung kenyalang berwarna cari. Ada dalam situ. Okey kawan-kawan. Demikian, itu dia. Bila membaca kena faham. Bila faham kita dapat keluarkan semula maklumat tersebut. Hari ini kita belajar sebuah teks tentang apa dia? Tentang bunga Pak Mat. Kita keluarkan maklumat. Nyatakan maklumat semula dalam peta bulatan. Okey, peta buih tersebut. Kemudian yang ini pula dalam ayat. Dalam ayat. Kita menyatakan maklumat itu dalam ayat. Okey, kawan-kawan, kita telah
sampai ke penghujung pembelajaran. Nanti cikgu akan muat naik, okey? Cikgu akan muat naik rakaman. Cikgu akan muat naik juga bahagian ini dalam kumpulan. Jadi kamu boleh semak semula. Boleh faham? Okey. Sekarang berhenti tulis dulu boleh? Kita dah nak habis. Cikgu nak ke kelas yang ketiga pula. Cikgu kalau bahasa Melayu ada 3 kelas. Sebab tu sekarang kamu dapat belajar dalam waktu yang singkat. Cikgu ada 3 kelas. Okey, baiklah. Berhenti tulis dulu, nanti cikgu akan muat naik setelah habis kelas yang ketiga ni lewat sikit lah cikgu akan muat naik. Okey, baik. Sementara nak tunggu cikgu muat naik ayat ini, cikgu nak minta kamu buka kertas tambahan ini. Nanti kamu boleh buat dulu. Okey, jawapannya nanti cikgu akan sertakan sekali. Okey, tapi kamu mesti cuba dululah, jangan tunggu jawapan cikgu semata-mata. Okey. Buka kertas yang helaian ini. Okey. Buka. Hari tu cikgu telah minta kamu buat muka surat yang di hadapan. Betul tak? Yang pertama hari tu cikgu dah minta awak buat 2 muka surat yang di hadapan. Betul? Dah gunting belum? Nanti cikgu nak kamu akan gunting bahagian yang kecil ni tampal satu muka surat. Okey, baiklah. Kalau belum nanti boleh buat, tak ada masalah. Okey, baik. Sekarang sila buat yang ini. Dengar cikgu terangkan. Boleh nampak tak paparan ini? Apa dia? Ini helaian yang kedua. Ini helaian yang kedua. Jumpa tak? Jumpa tak kawan-kawan? Bukalah mikrofon, respon. Jumpa ya? Okey, baik. Tak jumpa? Jumpa. Okey, baik ya. Nanti boleh buat terus. Lepas ni boleh buat terus. Okey, pastikan ejaan betul. Ni cikgu beri jawapan dalam lisan dahulu, okey? Dalam lisan. Okay, jadi nanti pastikan kamu dengarlah. Dengar. Ni dengar. Kemudian nanti boleh ejakan dalam perkataan. Kemudian tu boleh gunting dan tampal pada buku tulis. Okey. Okey, baik. Tengok ya. Isi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Okey, kata nama am dia tak perlu tulis dengan huruf besar, kena tulis dengan huruf kecil. Okey, kata nama am. Lihat gambar yang pertama tu. Okey, ini ialah nelayan. Ini ialah nelayan. Nanti kamu tulis di sini. Nelayan sedang menjala ikan. Okey. Namanya ialah nelayan. Kata namanya ialah nelayan. N besar kerana pada permulaan ayat. Mesti eja dengan betul. Okey. Gambar yang kedua. Siapa ni? Ibu. Ibu saya pandai masak. Ibu saya pandai masak. Yang ketiga. Ni siapa ni? Ini kakak saya. Kemudian yang keempat. Siapa ni yang bekerja menghantar surat? Postman. Postman. P-O-S. Post. M-E-N. Men. Postman menghantar surat. Kemudian gambar wanita yang dewasa ni. Nenek tol yang telah nampak berumur kan? Saya sayang nenek saya. Nenek saya. Cikgu ulang yang pertama. Nelayan sedang menjala ikan. Boleh nampak tak paparan cikgu yang cikgu tengah bincang ni? Responlah, boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Kamu pegang kertas kamu juga. Kertas yang cikgu beri kamu ni pegang. Tengok. Nanti kamu tuliskan jawapannya. Yang kedua, ibu saya pandai masak. Fokus kita ialah hari ni kata nama am. Kata nama am. Okey, nama am tu manusia. Okey. Ini kakak saya. 4. Postman menghantar surat. Okey, yang kelima, saya sayang nenek saya. Okey, muka surat sebelahnya. Okey. Dia ada 2 tu kan? Muka surat sebelahnya. Dapat tengok tak? Semua orang boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Okey, baik. Baik.
Okey, cikgu besarkan lagi paparan ni. Kamu tengok ya. Okey, arahannya ialah tandakan betul. Kamu hanya perlu tanda betul pada kata nama khas. Ni gelaran. Okey, kata nama khas. Okey, kata nama khas manusia. Kemudian bangunan, binatang. Okey, dan juga objek. Baiklah, yang pertama, nampak wanita ni? Puan Sharifah atau Puan Devi. Kamu kena kenal Puan Sharifah ni untuk orang Melayu. Kalau Puan Devi untuk orang India. Gambar ni wanita Melayu ke wanita India kawan-kawan? Wanita Melayu. Jadi apa jawapannya? Puan Sharifah. Nanti kamu tandakan betul kat sini. Okey. Kemudian nombor 2. Ini gambar apa ni? Muzium negara atau masjid negara? Sebab ada muzium. Apa dia? Ada mimbar ni, ada mimbar ni. Kita masjid negara bila ada mimbar. Tahu mimbar ni? Ni kita kan dah lama awak tak tengok kat masjid kan. Ini ialah bangunan masjid. Okey, kemudian ni gambar apa? Gambar kucing. Apakah gelaran untuk kucing? Si tompok, pak belang. Kalau pak belang ni biasa kata nama khas untuk si tompok. Kalau pak belang untuk harimau. Okey, ini ialah gambar apa ni? Tempat gambar perjuangan. Tugu negara ke zoo negara? Tugu negara. Okey, kalau zoo negara binatang, betul tak? Okey, nombor 5 ni nampak ni ada doktor gigi dengan pesakit. Apakah kata nama khasnya? Dr. Diana atau Inspektor Rahim? Inspektor Rahim ni untuk gelaran polis. Okey. Baik, seterusnya muka surat yang di belakangnya tu. Boleh buat sendiri. Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang sesuai. Okey, pilih. Diberi 4 jawapan di sini dan ada 4 gambar. Telitikan. Okey, baik. Kemudian lihat pasangan helaian sebelahnya tu. Yang ini cikgu nak terangkan. Sebab kamu kena pilih jawapan, kena garisi jawapan tersebut. Kemudian salin semula dengan menggunakan ayat yang penuh beserta pilihan jawapan tadi. Okey, yang pertama. Puan Aisyah bekerja sepakat, ni pun kata nama khas Okey, baik. Puan Aisyah bekerja sebagai jururawat. Kalau jururawat ni kerjanya di mana? Sekolah Kebangsaan Taman Jati atau Hospital Kuala Lumpur? Hospital Kuala Lumpur. Nanti tuliskan. Puan Aisyah, ya. Nanti tuliskan ya. Puan Aisyah bekerja sebagai jururawat di Hospital Kuala Lumpur. Okey, yang kedua. Ayah Adam baru membeli sebuah kereta. Jenama kereta. Proton Pesona atau Nokia? Kak Bang. Dia. Proton Pesona. Kalau Nokia ni ialah jenama untuk telefon. Kamu kena tahu jenama telefon Samsung, Nokia, Vivo, macam-macam lagi. Kamu lebih tahu daripada cikgu nanti. Cikgu hanya tahu telefon yang cikgu pakai je nanti. Kemudian nombor 3. Keluarga Encik Mohan. Encik Mohan. Encik Mohan ni orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India? Melayu. Mohan. India. Encik Mohan. Kalau nama Mohan, nama Devi, nama Saraswati, nama Darshan, tu orang India. Okey. Keluarga Encik Mohan akan menyambut Tahun Baru Cina Hari Deepavali. Hari Deepavali. Lepas ni kena banyakkan lagi membaca. Sebab bila kamu membaca, kamu kenal kategori nama-nama ya. Okey, nombor 3. Keluarga Encik Mohan akan menyambut Hari Deepavali. Yang keempat. Murid-murid sedang melawat. Melawat apa? Pasar Selayang, Muzium Negara. Ada tak orang pergi melawat pasar?
Ada tak? Tak ada. Okey, jarang-jarang lah. Kecuali orang yang bekerja nak semak harga pasaran, dia pergilah kat pasar. Jadi murid-murid melawat Muzium Negara. Okey, jelas. Okey, cikgu harap sementara cikgu paparkan lagi latihan-latihan bertulis yang tadi tu. Sementara cikgu nak habiskan kelas ketiga, kamu boleh lengkapkan 4 keping latihan ini. Okey, setelah siap, nanti gunting ikut bahagian yang kecil tadi tu, tampal dalam buku tulis. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tinggalkan. Terima kasih, cikgu. Okey, boleh tinggalkan Google Meet. Okey, boleh tinggalkan Google Meet sebab cikgu nak minta kelas lain masuk. Bye.